Salam sejahtera dan salam sayang kepada anda yang sedang menonton Suara Wanita. Saya Maria Suji, hos anda untuk kali ini. Jadi hari ini istimewa topik kita iaitu mengenai kredibiliti wanita OKU pada masa kini. Cuba anda bayangkan jika fizikal anda ditarik sekelip mata sahaja. Adakah anda mampu kekal positif ataupun optimistik untuk meneruskan kehidupan? Namun seperti yang kita tahu, walau apa pun yang terjadi kepada diri kita sendiri, namun bukan penghalang untuk kita teruskan hidup. Jadi hari ini saya ada tetamu yang sangat istimewa dan saya sangat berterima kasih kerana Puan Fatimah Wagimin sudi bersama dengan Maria pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan sesi temu bual, kita sudah bersembang. Beliau mengikuti pelbagai sukan. Jadi saya sangat impress actually. Ni sangat nervous, okey, tapi pada masa satu sama saya excited nak bagi dia soalan. Okey, kita teruskan dengan soalan ya Puan Fatimah. Okey, Puan Fatimah, adakah keadaan puan ini dari lahir ataupun kerana kemalangan? Memang dari awal ni memang dari lahir lah. Oh, Jadi, dari lahir. Okey. Sekarang puan dah berumah tangga. Dah mempunyai anak berapa? 2 orang. Wah, okey. Dalam keadaan puan seperti ini, adakah ini memberi halangan untuk puan membuat sesuatu ataupun puan membuat sesuatu untuk membuktikan kepada orang ramai iaitu ketidaksempurnaan? Bukan satu penghalang untuk puan. Ya, memang. Saya memang nak buktikan pada mereka yang dari asal OKU ni bukan menyusahkan sesiapa. Ya, betul. Jadi kita nak buktikan macam ni lah. Hasil yang kita dapat macam ni lah. Tengok. Sekarang ni depan Maria sekarang ni dia punya pingat kalah saya, okey. Puan Fatimah dia giat menjalani latihan olahraga iaitu seperti lontar cakra, peluru. Jadi majoriti semua ni adalah maida dari angkat berat. Seperti kita lihat seperti ini dari China. Ni Gansa dari Guangzhou, China. Ni untuk angkat berat dapat nombor 3. Wow, kita boleh tengok betapa hebatnya Puan Fatimah ni. Paling berat Puan Fatimah pernah angkat? 10 kg. Maksudnya 2 kali berat saya dan Puan Fatimah sekarang ni dah boleh tikam saya dah ni. Okey, Puan Fatimah, yang depan ni macam mana? Sama juga. Sama juga. Dari mana dia? IWAS India dapat nombor 1. Wah, dah mengelilingi dunia dah. Jadi sekarang ini Puan Fatimah seperti yang saya tahu, Puan Fatimah sedang buat preparation untuk SUKMA tahun depan. Betul. Untuk olahraga? Untuk olahraga seperti peluru, lembing dan cakra. Adakah dengan keadaan Puan Fatimah rasa terbeban tak rasa nak ikuti benda ni semua? Tak, rasa seronok pula. Seronok? Memang minat ke? Minat dari kecil lah. Memang minat dari kecil untuk buat sesuatu yang berat. Sebab seperti yang kita lihat, benda yang dia lakukan ini semuanya melibatkan benda yang berat. Betul. Kenapa benda yang berat? Bagi saya ini aja yang saya mampu buat. Saya boleh lakukan untuk membuktikan pada orang luar. OKU seperti saya jugalah. Puan Fatimah juga sekarang ini melakukan mengambil tempahan menjahit. Betul. Jadi tempahan menjahit itu adakah untuk mengambil baju-baju ataupun sekadar untuk menjahit sahaja? Untuk ambil tempahan perayaan je. Untuk ambil tempahan perayaan, tapi sibuk jugalah untuk melakukan. Maksudnya Puan Fatimah ni dari dia menjahit, dia melakukan aktiviti, dia punya latihan. Okey, kita rasa benda ni bukan satu penghalang. Jadi saya rasa macam, saya rasa impress, saya rasa terharu bila bercakap mengenai. Saya rasa shaking sebab saya dengan dia sangat berbeza sekarang ini, tapi memberi moral kepada diri saya sendiri. Namun banyak lagi kita nak kongsikan, namun kita rehat dulu seketika.
Anda masih menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji. Kita terus ke soalan kepada Puan Fatimah kita, atlet kita ni. Okey, Puan Fatimah, bagaimana Puan memotivasikan diri dengan kekurangan yang dihadapi? Mesti ramai yang tahu bagaimana mereka boleh sekuat ini. Keluarga, anak-anak, suami semua, dia yang bagi motivasi supaya kita semangat untuk teruskan hidup. Seperti OKU kan, banyak kekurangan dia. Okey, macam mana penerimaan suami ketika dah berkahwin dengan Puan Fatimah ketika itu? Alhamdulillah lah, dia boleh terima. Sebagaimana OKU dia yang dari asalnya memang OKU. Seperti yang kita tahu, OKU ni mereka ni tidaklah mempunyai banyak kekurangan. Mereka, kalau kita lihat, mereka lebih jauh berbakat. Dan kalau kita lihat juga, banyak lagi OKU yang berjaya dari orang yang lain. Betul. Ya. Jadi Puan Fatimah sekarang ini selain melakukan ni, ada tak pernah terfikir nak mencari kerja hakiki, macam kerja tetap? Saya rasa buat masa ni tak ada kot. Belum pernah lah, belum pernah bekerja dengan orang. Betul. Jadi Puan Fatimah ni banyak kepada sukan dari 1996 dan sampai sekarang memang belum pernah sekali pun bekerja dengan orang. Betul. Puan Fatimah pernah menerima bantuan dari kebajikan dari pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan seperti NGO? Buat masa ni hanya menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setiap bulan menerima? Setiap bulan. Dari tahun berapa Puan Fatimah menerima ni? 2013. Adakah semenjak Puan Fatimah mengikuti Paralimpik ataupun bagaimana? Tak, dari awal ni ya, OKU. Awal dari OKU lagi dah terima lah. Betul. Kalau di kerja-kerja di rumah, siapakah yang banyak menolong Puan Fatimah? Saya sendirilah. Boleh masak? Boleh. Mengemas rumah semua saya yang buat. Termasuk cuci baju, memasak. Puan Fatimah. Saya lakukan sendiri. Jadi itu bukan kapak halangan. Pernah tak rasa macam terasa terbeban bila melakukan benda tu seorang, tiada yang membantu, rasa terbeban? Tak. Puan Fatimah sekarang ni hidup bersama suami dan anak ataupun ada ibu bapa bersama dengan? Tak, saya rumah sendiri, buat semua sendiri. Jadi bila Puan Fatimah melakukan aktiviti latihan seperti ini, Puan Fatimah ada rasa macam terbeban tak? Sebab benda ni memang berat, benda yang menggunakan tenaga orang cakap. Jadi Puan Fatimah rasa terbeban tak dengan ni? Walaupun Fatimah sendiri memang minat, adakah Fatimah sebenarnya ingin memberi contoh kepada OKU di luar sana bahawa semua ni boleh dilakukan oleh OKU? Tak ada, tak susah pun. Tak susah. Semua kerja saya buat dekat rumah lagi, waktu latihan lagi. Semua setiap saya hari buat. ke? Setiap hari, Isnin sampai Jumaat kena buat latihan tiap hari, balik buat kerja rumah lagi. Dengan pandemik COVID-19 melanda, tetap meneruskan? Betul, tapi kena berjaga SOP? Betul. Tak, dia tak boleh rapat-rapat sangatlah. Tak boleh rapat-rapat sangat. Kalau rapat-rapat macam mana? Tak boleh. Puan Fatimah, Puan Fatimah boleh kongsikan pengalaman ketika pergi ke luar negara mewakili Sarawak ataupun mewakili Malaysia. Malaysia kan. Ni tengok dah pergi India, dah pergi Korea. Ni apakah pengalaman waktu tu? Ya, nervous juga. Nervous. Tapi Puan Fatimah ni boleh dikatakan sangat-sangat hebat. Tak juga lah. Biasa-biasa je. Mungkin ada yang luar sana yang kaki gym orang cakap pun tak sekuat Puan Fatimah ni tau. Ya, betul. Saya angkat gas pun saya dah nak patah pinggang. Jadi Puan Fatimah ni boleh angkat saya lah kan. Boleh lah. Jadi jangan main dengan Puan Fatimah ni tau. Puan Fatimah saya rasa macam wow, dengan keadaan macam ni pun Puan Fatimah boleh sekuat ni ya. Jadi saya pun sebenarnya rasa macam saya rasa kecil dekat sini. Untuk lontar peluru pernah ikuti mana-mana pertandingan ataupun Puan Fatimah sedang menjalani latihan? Tak, ada pergi dekat ni Myanmar. Myanmar. 2014 2014. Ada ingat dia dekat sini? Ada. Yang ini ke?
Ini yang warna merah. Yang ini? Oh, wow. Rasanya kuat. Rasanya kot. Paragame Myanmar 2014. Tengok ni dia dapat nombor 3. Waktu ni siapa nombor 1? Ingat tak? Thailand. Wah. Thailand. Oh, Thailand. Bila kita dah buat sesuatu, mesti kita nak dapat nombor 1. Betul. Sebab kalau kita buat training kan, kalau kita tak capai target tu pun rasa rugi juga. Oh, kan, kita Betul. jadi rasa sia-sia kan sebab betul. dah menghabiskan banyak masa untuk melakukan latihan. Betul. Ada pernah terfikir nak ikut pertandingan olahraga lain? Tak ada lah. Ini je. Puan Fatimah, bila ikut pertandingan seperti ini, macam mana terdetiknya waktu tu? Macam mana dia boleh, saya nak ikutlah latihan angkat berat. Macam mana waktu tu? Adakah Puan Fatimah ni memang dari kecil? Tak. Umur 15 tahun. 15 tahun. Memang dah berminat. Apa yang first sekali Puan Fatimah angkat waktu tu? 15 tahun tu. Tu 90 lebih je. 90 lebih. 90 kg. Waktu tu bertanding? Bertanding. Dekat Dekat Johor. Dekat Johor. Dapat nombor? 3. Oh, itu pun dah hebat. Dia boleh dikatakan semua benda yang Puan Fatimah ni semua ada Nombor nombor. Ada tak anak-anak yang ikut jejak ibu? Tak ada seorang pun. Puan Fatimah ada mendorong tak? Tak ada. Tak ada. Puan Fatimah ni macam artis dah tahu sebab Taklah. dia ni kalah artis di luar sana sebab Puan Fatimah banyak ni. Jadi tak naklah suruh anak jadi ikut jejak sebab ni satu pencapaian yang sangat terbaik. Jadi kalau kita fikirkan dia rasa rugi kalau tak ikut jejak ibu. Kita tak boleh nak paksa budak-budak ni kan. Kalau dia minat, dia bolehlah buat sendiri. Kita tak payah nak paksa. Tak ada paksa lah. Tak. Kalau saya paksa. Biar saya sama kuat dengan si ibu saya ni. Boleh tak Puan Fatimah kongsikan pengalaman ketika belajar dahulu? Bagaimana penerimaan rakan-rakan sekelas terhadap Puan Fatimah ketika itu? Kurang perhatian lah sebab dia orang tak pernah melihat OKU kan. Jadi macam dia kurang lah sikit nak berkawan dengan kita. Jadi bagaimana Puan Fatimah teruskan kawanlah dengan aku? Apa yang Puan Fatimah buat waktu tu? Tak adalah seorang-seorang. Macam mana? Seorang-seorang. Seorang-seorang je. Jadi waktu sekolah dulu Puan Fatimah tak ada kawan? Ada seorang tu. Seorang saja. Seorang je. Dia yang bantu dan tolong. Nak pergi ke kelas apa tu. Adakah sampai sekarang rakan sekarang tak masih jumpa lagi. Dah tak jumpa lagi. Mesti rasa terharu kan? Okay. Sebab dia banyak bantu. Sebab kita tahu kepada yang pelajar, sebab saya ada pengalaman sendiri bila saya sekolah dulu, saya ada ternampak satu pelajar tapi bukan sama tingkatan, tapi dia tingkatan lain, tapi dia OKU. Saya boleh nampak sedihnya saya waktu tu. Saya tengok tak ada orang nak kawan dan dia pun rasa malu. Jadi kita kalau diikutkan benda ni, kita janganlah sisihkan mereka. Mereka juga manusia biasa kan Puan Fatimah. Jadi saya sedih waktu tu Puan Fatimah. Jadi Puan Fatimah boleh kongsikan, mana tahu yang menonton ni sama nasib dengan Puan Fatimah ataupun dia ingin menjadikan Puan Fatimah idola untuk kuat untuk ketika mereka turun ke kelas. Mana tahu penonton ni ada pelajar kan? Betul. Apa yang Fatimah nak cakap kepada mereka ni? Jangan malulah sebab sekarang ni budak-budak dah boleh terima OKU. Dah boleh terima pengalaman sekarang kan berbeza dari dulu. Ya. Jadi budak-budak sekarang fahamlah. Kita harapkan mereka faham lah kan. Betul. Okey, namun kita rehat dulu seketika. Kita banyak lagi question nak bagi dengan Puan Fatimah ni. Terima kasih kerana masih setia menonton Suara Wanita. Okey, Puan Fatimah, bagaimana rutin harian Puan Fatimah dengan membahagikan masa latihan dan untuk keluarga? Rutin harian biasanya Isnin sampai Jumaat tu training. Training dalam 2 jam 3 jam macam tu. 2 jam 3 jam and then Rutin harian biasalah dekat rumah.
Tempahan menjahit ada Puan Fatimah tadi cakap untuk Hujung minggu. hujung minggu. Hujung minggu je boleh buat sebab masa aku Tapi ikut tak cukup. masa Puan Fatimah lah. Masa. Bagaimana Puan Fatimah boleh terfikir nak menjahit? Rasanya itu je yang saya boleh buat. Sebab saya tak boleh nak bekerja macam orang lain pun. Kenapa? Mana tahu rasa nak buat kuih ke? Ada juga. Buat Ada kuih. buat kek semua. Okey. Ada ambil tempahan tak untuk kek-kek ni? Tak juga lah, jarang-jarang. Mana tahu selepas ni penonton melihat nak pergi dengan Fatimah ni nak buat kek lah dekat dia. Betul lah. Nak buat baju lah. Okey, Puan Fatimah mesti ramai nak tahu macam mana Puan Fatimah boleh sekuat ini. Apa yang Puan Fatimah dari segi pemakanan Puan Fatimah ambil? Suplemen kot. Suplemen. Suplemen. Ada ambil suplemen seperti? Tak tahu nama. Macam air yang shake-shake tu ke? Taklah. Vitamin je. Vitamin. Pemakanan macam mana? Biasa. Seperti macam makan sayur ke? Sayur-sayuran lah biasa. Mana tahu ikan. ada makanan yang tertentu ataupun lauk yang tertentu untuk Puan Fatimah makan sebelum melakukan latihan ataupun sebelum pertandingan. Apa yang Puan Fatimah ambil? Tak boleh makan makanan yang berminyak lah, maksudnya berebus. Hanya makan berebus je. Makan berebus je. Kalau bergoreng apalah efek dia? Tak boleh nak training lemah. Tak, lemah lah. Untuk jurulatih Puan Fatimah sendiri macam mana? Dia dari segi bantu dia, adakah mereka menyediakan seperti suplemen yang Puan Fatimah ataupun Puan Fatimah menyediakan sendiri? Ni semua sendiri. Sendiri. Saya beli sendirilah. Kalau tak ambil apa yang terjadi? Tak ada tenaga lah. Sebab tak ada tenaga. Kita training macam sia-sia je lah training. Sebab kita perlukan tenaga pun waktu training tu kat badan. Mana tahu Puan Fatimah sebab nak angkat berat ada benda yang ambil untuk lebih kuat. Itu karbo, protein. Itulah. Itu yang diambil Puan Fatimah lah. Dari segi makanan ni biasa, asal tak berminyak. Betul. Fatimah pernah tak bila sibuk melakukan latihan pernah jatuh sakit? Belum pernah kot. Wah, Puan Fatimah ni memang kuat Tak ada. Ni luar biasa betul ni. Tak demam pun. Ni tak, macam Iron Man. Cuma pening-pening kepala adalah. Pening-pening kepala. Kalau sakit, kalau sakit tak boleh turun lah. Just cakap demam je macam tu lah. macam Tapi tak ada apalah. Tak ada apa sangat nak buat. Okey, saya nak menyentuh mengenai menjahit. Puan Fatimah jahit baju kurung, Baju Melayu. baju Melayu. Lagi? Baju kebaya biasa. Puan Fatimah ada pernah terfikir tak nak masuk kelas kursus? Dah masuk dah kursus. Yang itu memang dari kursus lah. Untuk ni pusat pemulihan dekat Sembelahan. Pusat latihan ni sini. Jadi suami memberi fokus yang penuh kepada Puan Fatimah. Betul. Adakah suami ada kerja hakiki yang lain ataupun dia memang sentiasa bersama dengan Puan Fatimah? Dia sentiasa bersama. Sentiasa bersama. Sebab dia kerja dekat rumah je. Radio dan TV. Repair TV. Puan Fatimah sekarang ni tinggal dekat mana? Kota Sembelahan. Jadi tempat latihan dekat mana? JBS Kuching. Setiap Isnin sampai Jumaat. Betul. Isnin sampai Jumaat. Jadi ketika melakukan latihan, kalau ada apa-apa halangan seperti hujan, adakah diteruskan? Sebab kalau ada musim hujan selalunya betul. Kan tertangguh. So adakah ada training di dewan ataupun macam mana? Ada turun main gym. Main gym? Betul. Main gym sajalah? Ya, terpaksa lah hujan. Okey, Puan Fatimah, bagaimana persediaan Puan Fatimah untuk pergi ke Sukma tahun depan? Buat masa ni memang dah buat persediaan beberapa bulan ni. Tinggal persediaan dari segi 3 bulan training, latihan. Mana tahu Puan Fatimah ada jogging ke? Tak adalah. Buat masa ni memang training dekat JBS penuh masa lah. Memang buat kat situ je. Apakah target Puan Fatimah untuk Sukma tahun depan? Target saya tahun depan mesti nak dapatkan pingat emas. InsyaAllah lah.
Hai. Ha. Ada tak benda yang Fatimah nak capai tapi belum tercapai? Apakah benda tu? Mungkin boleh kongsikan? Ah, tak ada buat Oh, macam tak ada. pingat semua apa semua dah dapat. Semua target saya dah dapat. Okey. Jadi tak ada. Sekarang ni umur Puan Fatimah berapa? 41. 41. Rasanya Puan Fatimah nak sampai umur berapa untuk mengikuti benda sukan macam ni? Adakah Puan Fatimah rasanya hingga ke akhir hayatku? Tak, mungkin untuk tahun ni last. Tahun ni lah. Sukma Kenapa pada tak? Sukma ni untuk last. Tapi kalau nak continue boleh? Rasanya dah tak boleh lah. Tak boleh? Pernah tak keluarga menghalang Puan Fatimah Dia- melakukan semua ni? Boleh ceritakan? Keluarga apa semua tak menghalang. Cuma saya rasa cukuplah untuk buat masa sekarang lah. Saya nak berehat juga. Nak berehat teruskan menjahit. Betul, buat perniagaan yang lain seperti sukan ni. Rasa bila Puan Fatimah dah ada banyak pengalaman macam ni, mestilah Puan Fatimah rasa nak jadi jurulatih. Betul. Tapi saya rasa tak kot sebab terbeban sangat. Terbeban. Sebab bukannya senang dan mudah nak Ya. jadi jurulatih, Ya. membawa atlet. Tapi rasa macam sayang je kalau Fatimah stop sampai di situ je. Mungkin ada yang ingin mengangkat berat, mungkin nak menjadikan Puan Fatimah idola dan rasa nak menjadikan Puan Fatimah sebagai jurulatih. Memanglah, tapi saya rasa terbatas lah sebab kita menggunakan kerusi roda ni untuk jadi jurulatih bukannya mudah. Nak membawa atlet-atlet antarabangsa ataupun dalam negara. Okay. Bagi saya terbeban sikit lah. Buat masa sekarang kalau contoh kalau ada yang nak jumpa dengan Puan Fatimah menerima tak? Mana tahu ada yang nak menemu bual bawa Puan Fatimah kopi ke. Lepas tu nak minta tips macam mana boleh angkat berat ni. Boleh. Sila datang je jumpa saya. Sila datang pergi rumah ketuk pintu je kan? Betul. Saya nak berlatih ni. Apa kena Facebook Fatimah Fatimah Wagimin. Betul. So kalau orang nak PM boleh je, terima je lah. Tengoklah. Tengoklah. Tadi cakap ketuk pintu, sekarang ni tengoklah. Okey. Pencapaian Puan Fatimah ni adalah di India, bukan? Semua orang mesti nak tahu kalau dia dah menang dalam peringkat daerah ataupun peringkat dalam negeri 1, 2, 3. Adakah nombor 1 saja yang wakil ataupun 1, 2, 3 pun wakil? 1, 2, 3 boleh wakil pun. Puan Fatimah? Nombor 1. Nombor 1, lepas tu wakil pergi India. Wakil India, wakil Malaysia. Wah, Puan Fatimah, apakah perasaan waktu tu pergi India? Kita tahu orang India ni kuat-kuat belaka ya. Betul, memang seronok lah sebab kita atlet Sarawak terpilih untuk wakil Malaysia. Banggalah juga. Bangga kan? Sebab saya waktu tu kan saya seorang je kat Sarawak, perempuan. Waktu tu berapa persaingan waktu tu? Dalam 11 orang. Wow. 11 negara semua. Waktu tu 1990 berapa ni? Ini 2012. Ha. Wow. Ya. Lepas ni saya nak curi lah, boleh? Tak adalah. Okey, kata-kata yang terakhir untuk penonton di luar sana. Pada OKU di luar sana. Apa tu? Janganlah malu segan untuk menjadi atlet Paralimpik Malaysia lah. Cubalah menjadi seperti saya. Seperti kita tahu dalam kekurangan yang ada pada diri orang kurang upaya, kita tahu agak susah untuk mereka akan melakukan sesuatu dengan hati yang kental dan kuat dan positif. Banyak orang kurang upaya ni berjaya seperti yang kita lihat. Tak semestinya mereka seperti ini, mereka gagal dalam hidup. Okey, contohnya seperti Puan Fatimah. Saya sangat kagum dan terharu Puan Fatimah boleh sejauh ini dan akan membuat preparation Sukma tahun depan. Jadi kepada penonton di luar sana, jika ada keluarga yang mempunyai kekurangan diri, tolong bagi mereka kata-kata semangat, jangan sisihkan. Kita selalu ceriakan hati mereka biar mereka rasa mereka istimewa. Betul. Kan? Jadi kepada anda, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun kata-kata yang ingin anda kongsikan, anda boleh
ke laman web kami di wanita@tvstv.my. Dan saya berharap dengan apa yang Puan Fatimah kongsikan hari ini dapat memberikan kita semua inspirasi dan semangat. Okey. Jadi sampai di sini saja. Sebelum saya mengakhiri episod kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Puan Fatimah kerana sudi berkongsikan jalan hidup dia yang sangat menarik dan sangat memberi inspirasi. Jadi sampai di sini saja saya Maris Suji untuk Suara Wanita untuk kali ini. Terima kasih.